Banjir bermaksud badan air yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik atau sistem perparitan disebabkan oleh hujan lebat, pencairan ais, air pasang dan halangan pada saluran. Banjir juga membawa maksud keadaan limpahan air atau kenaikan aras air sehingga melebihi daya tampungan sesebuah saluran air seperti tasik, sungai, laut, lalu melimpah ke kawasan sekitar, khususnya di kawasan tanah rendah. Statistik kejadian banjir di Malaysia. Secara umumnya, kesemua negeri di Malaysia mengalami banjir sepanjang tahun. Berikut merupakan statistik kejadian banjir yang berlaku pada tahun 2017, 2018 dan 2018, 2019. Graf ini menunjukkan statistik kejadian banjir yang berlaku sepanjang tahun 2017, 2018 dan juga tahun 2018, 2019 di setiap 15 negeri di Malaysia. Negeri-negeri yang terlibat ialah negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur dan juga Labuan. Graf ini menunjukkan negeri Sarawak merupakan negeri yang mengalami kejadian banjir yang tertinggi pada setiap tahun. Graf ini juga menunjukkan sedikit penurunan kejadian banjir pada tahun 2018-2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017-2018. Namun pada akhir tahun 2020 sehingga awal tahun 2021 menunjukkan peningkatan kes di negeri Pahang dan juga negeri Johor. Seterusnya, berdasarkan statistik yang diberitahu oleh Farah, saya akan menceritakan statistik tentang faktor hujan sepanjang 2017, 2018, 2018, 2019. Berdasarkan statistik ini, semua negeri adalah terlibat sama ada di Semenanjung maupun Sabah Sarawak. Pada tahun 2017-2018, negeri Terengganu telah mencatatkan purata hujan harian tertinggi iaitu 224 mm, diikuti Kelantan 183 mm dan Sabah 153 mm. Negeri yang mencatatkan purata hujan harian terendah ialah Selangor iaitu 73 mm. Manakala pada tahun 2018-2019, negeri yang telah mencatatkan purata hujan harian tertinggi iaitu negeri Johor 153 mm, diikuti Perlis 124 mm dan wilayah Persekutuan Labuan 120 mm. Berikut adalah punca-punca berlakunya masalah banjir. Yang pertama, proses pembandaran. Proses pembandaran telah menyebabkan banyak kawasan yang dipermodenkan. Seterusnya, sistem perparitan tidak terancang. Sistem perparitan yang tidak terancang dari segi saiz dan bahan binaan akan mengundang kepada berlakunya banjir. Seterusnya, kita sambung kepada poin yang ketiga, iaitu hujan lebat yang berterusan. Hujan lebat yang berterusan terjadi kepada sesetengah musim, iaitu musim pada awal tahun dan juga akhir tahun. Poin yang keempat, hakisan tebing sungai. Hakisan tebing sungai akan menyebabkan lantai paras sungai menjadi menaik. Faktor yang kelima, faktor perhutanan. Faktor perhutanan di sini adalah satu sebabnya kenapa kerajaan kita membuat hutan-hutan simpan supaya tidak dapat diterokai. Okey, berdasarkan penjelasan tadi, apa yang kita faham bahawa proses pembandaran dan sistem perparitan ini ada kaitan antara satu sama lain, di mana apa yang kita dapat lihat sekarang, banyak pembangunan sedang dijalankan. Banyak perumahan, hotel-hotel pasaraya sedang mula dibina, namun mereka terlupa apa yang paling penting, iaitu sistem perparitan. Jika sistem perparitan tidak dijalankan dengan baik, tidak dibuat dengan baik, maka air-air hujan yang turun tidak dapat mengalir ke sungai-sungai yang berhampiran, dan disebabkan itu berlakulah banjir. Terima kasih. Sebenarnya bagi pendapat saya, punca banjir ini adalah disebabkan oleh manusia sendiri. Apa yang dilakukan oleh manusia seperti pembangunan, faktor perhutanan, manusia sendiri, tangan-tangan manusia sendiri yang tebang pokok dan merosakkan perhutanan. Sedangkan hutan-hutan inilah, sungai-sungai inilah juga yang membantu daripada terjadinya banjir. Jadi kat sini, tangan-tangan manusia sendiri yang merosakkan alam, yang menjadikan banjir itu sendiri. Itu pendapat saya. Banjir turut mendatangkan kesan pada penduduk dan kawasan sekitar. Antaranya, kesehatan penduduk terjejas kerana keadaan air banjir yang kotor dan berlumpur. Contohnya, penyakit taun, denggi dan kencing tikus. Sistem perhubungan juga terputus, di mana sistem pengangkutan, elektrik dan air bersih terjejas dalam kawasan terlibat banjir. Contohnya, kerosakan jalan raya yang menyebabkan pergerakan penduduk terbatas. Banjir kita dapat lihat banyak kesan yang berlaku. Oleh itu, setiap individu perlu mengambil langkah keselamatan, langkah kebersihan semasa banjir, dan lagi-lagi dalam keadaan normal baru, setiap individu perlu mematuhi SOP dan jaga diri.
saya akan membentangkan tentang kesan-kesan banjir. Banjir memberikan beberapa kesan yang tidak baik terhadap kesemua kehidupan hingga boleh membawa kepada kematian. Antara kesan-kesan yang timbul disebabkan banjir ini adalah menimbulkan banyak kerugian dalam bidang pertanian. Antara tanaman yang mudah mati adalah getah, koko, kelapa sawit dan padi. Kemusnahan tanah-tanaman ini akan merugikan para petani yang memerlukan pekerjaan di bahagian pertanian. Terusnya, kemusnahan yang saya dah perolehi dari carian saya adalah kemusnahan harta benda penduduk. Banjir yang besar boleh menenggelamkan rumah, menghanyutkan barang dan juga merosakkan barang-barang lain seperti barang elektronik, kereta dan sebagainya. Akhir sekali, peningkatan pembelanjaan kerajaan. Banjir yang sering merosakkan harta awam seperti jalan raya, bangunan, telefon awam dan juga ia mendatangkan pelbagai jenis penyakit. Semua ini adalah ditanggung oleh kerajaan. Kerajaan juga perlu menyediakan pelbagai keperluan asas seperti makanan, minuman, ubat-ubatan dan tempat tinggal sementara untuk menetap ketika sedang banjir. Cara mengatasi banjir. 1. Menyediakan sistem berparitan. Parit-parit yang telah tertib adalah sentiasa dibersihkan supaya air limpahan dapat dialirkan dengan baik. Yang kedua ialah projek pendalaman sungai. Langkah ini perlu dilakukan bagi memastikan sungai dapat mengalirkan sejumlah air dengan banyak. Mengawal pembangunan yang besar atau mengawal kadar pembangunan terutamanya di kawasan hulu sungai dan di lereng-lereng bukit. Yang keempat adalah memelihara hutan, di mana kegiatan penerokaan di kawasan pinggir sungai menyebabkan tanah terhakis dan mengalir ke sungai. Dan yang terakhir adalah mengawal aktiviti manusia, di mana sampah dan sisa-sisa industri yang dibuang ke dalam sungai boleh mengundang berlakunya banjir kilat di kawasan tersebut. Apakah persediaan menghadapi banjir? Pertama, mendengar pengumuman melalui media massa atau tunggu arahan pihak berkuasa. Kedua, ketahui pusat pemindahan terdekat dan segeralah berpindah apabila diarah. Ketiga, pastikan barangan berharga dan dokumen penting diletakkan di tempat yang selamat. Keempat, sentiasa awasi kanak-kanak dan orang-orang tua. Kelima, tutup suis elektrik, injap utama, bekalan air dan gas. Keenam, ikuti laluan yang ditentukan dan jangan terus mengharungi kawasan banjir. Ketujuh, sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan secukupnya. Kelapan, hubungi talian 999 jika berlaku sebarang kecemasan. Hai, saya Gina Musara. Daripada pendapat saya, banjir ni adalah salah satu bencana alam kita tak akan tahu bila ia akan jadi. So, persiapan yang lengkap perlulah kita lakukan untuk menghadapi banjir pada masa akan datang buat kata pepatah sedikit payung sebelum hujan. Sekian saya. Nadia Syarif. Okey, pada pendapat saya, kita perlulah sentiasa bersedia dalam menghadapi apa jua situasi yang akan memudaratkan kita, contohnya bencana alam banjir. Okey, sebagai rakyat yang prihatin, marilah kita bersama-sama membantu dalam membuat persediaan untuk menghadapi banjir. Sekian, terima kasih.